Selamat pagi, salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat di mana saja berada ketika ini. Pada pagi ini, tuan-tuan bersama saya, Gebra Narisud, dalam perkongsian kita berhubung dengan kejadian cuba bunuh diri dan juga bunuh diri yang saya ambil sampel di negeri Sarawak sendiri ya. Jadi kebelakangan ini kita mendapati kejadian cuba bunuh diri dan juga bunuh diri di negeri Sarawak meningkat jumlahnya, dan fenomena ini amat membimbangkan. Bukan saja di negeri Sarawak, kalau kita tengok di negara kita Malaysia sendiri, peningkatan jumlah kes-kes bunuh diri dan cuba bunuh diri ini begitu ketara. Ini ditambah lagi dengan penularan wabak COVID-19 yang melanda seluruh dunia, sekaligus memberi kesan kepada masyarakat di negara kita. Dan tamparan yang hebat akibat daripada COVID ini telah menyebabkan masyarakat, sebilangan daripada mereka mengalami tekanan mental, hilang pekerjaan, mata pencarian, tanggungan beban yang begitu berat ditanggung oleh mereka akibat hilang pekerjaan, hilang mata pencarian, dan mereka terpaksa menanggung rumah yang dibeli, kenderaan dan sebagainya. So dalam isu ini saya ingin berkongsi dengan masyarakat supaya sentiasa prihatin dan mengambil peduli rakan-rakan kita yang terkesan begitu teruk akibat daripada gejala wabak COVID ini. Jadi sempena bulan pencegahan bunuh diri sedunia pada tahun 2021 ini, bulan Disember, iaitu bertajuk Let's Talk Minda Sehat, bertindak segera harapan terbina, yang dijadikan sebagai tema di peringkat nasional. Dan sambutan bulan ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan menangani kejadian bunuh diri. Dalam isu ini, semua pihak termasuk individu, komuniti, keluarga, pemegang taruh ataupun stakeholder sebagai penggubal polisi, ahli-ahli politik, dan semua agensi kerajaan hendaklah berganding bahu dalam memberi kesedaran kepada masyarakat di sekeliling kita. Alright. Jadi kesihatan mental ini merupakan punca utama yang mendorong kepada individu bertindak untuk membunuh diri mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Oleh itu, sebagai masyarakat yang bertanggungjawab dan mengambil peduli atas dasar semangat kebersamaan, ini bertepatan dengan Majlis Pelancaran Keluarga Malaysia tahun 2021, yang mana pada 22 hari bulan Oktober 2021 yang lepas bertempat di Bonyong Convention Center, Kuching, Sarawak, yang telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia kita. Maka adalah wajar untuk kita membantu individu yang mempunyai tanda-tanda ataupun gejala untuk membunuh diri. Konsep cry for help atau menangis untuk bantuan sering digunakan bagi kes percubaan membunuh diri.
golongan yang berpotensi untuk membunuh diri ini memerlukan kita, tuan-tuan, untuk membantu mereka, mendampingi mereka sekurang-kurangnya sebagai pendengar setia, dan memberi pandangan yang positif ke arah kepada mereka, kerana tindakan bunuh diri sebagai penyelesaian akhir tidak akan menyelesaikan masalah, malah memberi kesan yang besar kepada keluarga si mati, terutamanya orang yang tersayang dan juga anak-anak yang ditinggalkan oleh si mati. Jadi asasnya membunuh diri ini adalah satu perbuatan, tuan-tuan, mengambil nyawa sendiri dengan sengaja. Sekiranya perbuatan ini gagal, they fail to commit suicide, dan ia akan menjadi satu kesalahan, iaitu cubaan bunuh diri. Cubaan bunuh diri di bawah Seksyen 309 Kanun Keseksaan. So media massa dan orang ramai perlu lebih sensitif dan menghormati keluarga si mati dengan tidak mensensasikan kejadian seperti ini di media sosial. Ini termasuk memviralkan gambar-gambar si mati yang bunuh diri di tempat kejadian, dan seterusnya dikongsikan dengan rakan-rakan di dalam Facebook dan sebagainya. Jadi perbuatan ini satu perbuatan bagi saya tidak bertanggungjawab lah, yang tidak perlu dan tidak wajar kita amalkan, kerana kita harus sedar bahawa kita menghormati keluarga si mati yang masih hidup. Right? Okey, di sini saya juga ingin berkongsi definisi bunuh diri mengikut Centers for Disease Control and Prevention. Definisi bunuh diri ini adalah satu a death caused by injuring oneself with the intent to die. Ataupun lebih senang kita kata, bunuh diri merupakan perbuatan untuk menamatkan atau menghilangkan nyawa diri sendiri, yang boleh dilakukan dengan berbagai cara, fizik kedalaman dan luaran, atau kedua-duanya sekali. Alright, sedikit statistik yang ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ini merujuk kepada negeri Sarawak sendiri. Pada tahun lepas 2020, sejumlah 49 kes dilaporkan. Jika dibandingkan dengan tahun ini, tempoh Januari hingga 29 September 2021 sahaja, sebanyak 56 kes telah dilaporkan. Di sini jelas menunjukkan peningkatan. Ini hanya sampai 29 September. Ia telah mencecah sebanyak 56. Begitu ketara sekali peningkatan. Dan daripada jumlah itu, of course, golongan lelaki ataupun jantina, mengikut jantina di sini, golongan lelaki yang paling ramai membunuh diri. Tahun lepas 38 kes melibatkan jantina lelaki, dan tahun ini sebanyak 47 melibatkan golongan lelaki. So mengikut kategori umur pula, ia melibatkan sejumlah yang ramai, mereka yang berumur 18 tahun ke atas. Last year kita ada 46, dan pada tahun ini kita ada 55 orang yang menjadi bangsa di peringkat umur 18 tahun ke atas. Alright, antara cara di sini, cara individu membunuh diri tahun lepas dan tahun ini, yang paling ketara ialah dengan cara menggantung diri mereka. Last year we have 39 dengan cara gantung diri, dan juga pada tahun ini jumlah ini sama, lebih kurang sama, iaitu 38. And then antara punca yang dikenal pasti di sini ialah tekanan perasaan ataupun kemurungan yang paling banyak.
Alright, manakala bagi cubaan bunuh diri tempoh yang sama, uh, tahun lepas kita ada 24 kes yang dilaporkan, manakala tahun ini sahaja sebanyak 35 kes. Di situ jelas menunjukkan peningkatan. Of course, mereka yang terlibat di sini ialah golongan lelaki yang paling ramai dan mereka yang berumur antara 18 tahun ke atas. Dan punca yang dikenal punca yang dikenal pasti cubaan bunuh diri ialah tekanan perasaan ataupun faktor kemurungan, diikuti dengan masalah keluarga, selisih faham, dan cara mereka membunuh diri di sini ialah melalui cubaan untuk terjun dari bangunan ataupun rumah, dan juga meminum cecair seperti racun dan juga klorok. Right, itu yang dapat saya kongsikan. And then sebelum kita dapat membantu mereka yang mengalami yang cuba untuk membunuh diri ataupun bunuh diri, kita hendaklah mengenal pasti gejala-gejala yang boleh kita nampak ataupun tanda-tanda yang boleh kita jadikan sebagai panduan untuk kita memberi fokus kepada golongan ini yang kita boleh bantu nanti. Alright, boleh saya kongsi di sini. Mereka yang berpotensi di sini ataupun kelompok yang boleh kita beri tumpuan ialah individu yang mempunyai sejarah pernah cuba bunuh diri. Si individu ini bila kita cek dia punya medical history, dia pernah atau pernah sebelum ini cuba untuk membunuh diri. So we can identify them from medical history. And then individu yang sakit berpanjangan ataupun kurang upaya ataupun penyakit yang kekal, contohnya mereka yang mengalami penyakit yang kronik, penyakit seperti kencing manis ataupun diabetes yang kronik, sakit buah pinggang, masalah jantung, dan juga kanser di tahap 3 ataupun 4. Mungkin kita boleh memberi tumpuan kepada mereka ini sebab ada beberapa kes yang berlaku di mana pesakit itu sendiri telah memanjat bangunan hospital untuk cuba terjun daripada bangunan yang tinggi hospital, sebuah hospital. And then it was very lucky because cleaner yang bertugas pada masa itu sempat nampak mangsa ini panjat bangunan tersebut dan cuba untuk terjun. Jadi apabila ditegur oleh cleaner yang bertugas pada masa itu, beliau telah berjaya membujuk individu tersebut. Bila ditanya kenapa dia hendak terjun dari bangunan tersebut, dia mengatakan bahawa dia tidak nampak lagi cara mana dia boleh hidup lama, dan keberadaan dia di hospital berkenaan hanya untuk menyusahkan ahli keluarga yang datang untuk melawat dan sebagainya. So dia merasakan dia tidak mahu hidup lama kerana hanya menyusahkan orang lain. So itu antara alasan dia kenapa dia cuba untuk bunuh diri. And then individu yang mempunyai rakan yang pernah bunuh diri, individu yang mempunyai latar belakang penyakit psikiatrik, yang mempunyai penyakit mental. So penyakit mental ini kalau tidak diberi ubat secara berterusan, si pesakit itu boleh bertindak di luar jangkaan, sehingga mencederakan ataupun membunuh diri dia. So ini antara
golongan individu yang perlu kita beri perhatian. And then warga emas yang kehilangan pasangan akibat kematian, penceraian, individu yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah dan ketagihan alkohol, dan individu yang cenderung kepada kelakuan ganas. So these are the group that we need to put our focus on. Kita boleh tackle grup ini. Alright. So mengikut kajian, antara tanda-tanda yang ditunjukkan, sekitar 70% ataupun 70% individu yang membunuh diri sebenarnya memperlihatkan petunjuk sama ada secara lisan ataupun bukan lisan berkenaan niat mereka untuk menamatkan riwayat hidup. Jika anda mampu untuk menyedarinya sejak dari awal, anda mungkin mampu memimpin seseorang individu yang mendapat bantuan sebelum kejadian yang tidak diingini berlaku. Right? So tanda-tanda yang ditunjukkan di sini saya ingin kongsikan untuk memudahkan kita mengenal pasti mereka. Sindrom penarikan diri ataupun withdrawal syndrome. Jika seseorang individu itu lebih gemar menyendiri atau mengelakkan diri dari bergaul dengan rakan ataupun tidak mahu terlibat dengan aktiviti sosial, itu menunjukkan dia mengalami masalah kemurungan ataupun tekanan. Jadi kita hendaklah mengenal pasti individu seperti ini. And then kesedihan yang melampau, jika anda mendapati ahli keluarga atau rakan terdekat anda mengalami kesedihan yang melampau, selain daripada gangguan emosi, ia mungkin simptom-simptom bahawa individu tersebut sedang mengalami kemurungan. Dan jika tidak dicegah ataupun tidak kita tidak mengambil peduli, maka akhirnya mereka tidak ada tempat mengadu sehingga terlibat dengan kegiatan kejadian bunuh diri. Alright. And then tanda-tanda yang ditunjukkan di sini juga seperti perubahan personality ataupun penampilan individu tersebut. Sebagai contoh dia, dulu kalau kita tengok dia sentiasa ceria dari segi penampilan, sasiah diri dia, pakaian, gaya dia dan sebagainya, nampak kekemasan. So apabila beliau mengalami situasi tertentu disebabkan oleh sebarang kejadian yang berlaku dalam hidup dia berubah daripada yang positif kepada negatif. Dia tidak menjaga diri dia lagi dengan pakaian yang kotor, dengan tidak menjaga keterampilan diri. Yang seterusnya adalah ketenangan yang secara tiba-tiba masuk dari sini. Ketenangan adalah satu emosi sebenarnya baik. Ketenangan ni, you nampak tenang, you nampak ceria. Walau bagaimanapun, jika ia berlaku secara mendadak atau tiba-tiba, ia mungkin salah satu petanda yang kurang baik lah. Kurang baik. Jika anda mendapati bahawa seorang itu menjadi tenang dalam tempoh yang singkat setelah mengalami fasa kesukaran yang dihadapi. Sebelum ini dia susah disebabkan oleh kehilangan orang yang tersayang, terlibat dengan kemalangan, hilang punca pendapatan, and then suddenly dia secara drastik bertukar dalam tempoh yang singkat menjadi orang yang kelihatan ceria ataupun seolah-olah tidak ada apa-apa yang berlaku dengan dia. So ia mungkin tanda bahawa seorang individu tersebut telah membuat satu keputusan untuk menamatkan hidup dia. Jadi kita hendaklah mengambil tahu tanda-tanda yang kita boleh nampak itu. Dan tanda-tanda lain, trauma atau krisis kehidupan. Individu ini mengalami krisis kehidupan disebabkan oleh kematian orang yang disayangi. Contoh dia, penceraian, didiagnosis memiliki penyakit yang kronik,
kehilangan pekerjaan dan juga masalah kewangan yang serius. And then seterusnya tingkah laku yang membahayakan diri. Dia dengan sengaja mengambil alkohol berlebihan ataupun mengambil dadah, pil tidur yang berlebihan untuk sengaja mengambil bahan-bahan tersebut kerana dia mengatakan diri dia tak ada diguna lagi, tak ada harga diri lagi. Dia kecewa dengan diri dia sebab gagal dalam bercinta ataupun gagal dalam kehidupan. Alright. And then individu tersebut pernah mengancam untuk bunuh diri. Dia pernah memberitahu kepada rakan dia bahawa dia ni tidak mahu hidup lama. Tidak mahu hidup lama, tidak mahu hidup lagi. So ini antara mereka tanda-tanda yang kita boleh kenal pastilah. And then melakukan persediaan dia dah tulis dalam diary dia bahawa dia tidak mahu hidup lama lagi, tidak ada guna untuk hidup disebabkan oleh masalah yang dihadapi. So ini antara tanda-tanda yang kita boleh kenal pastilah untuk membantu. So seterusnya apakah yang kita boleh lakukan untuk membantu mereka? Bagaimana kita nak bantu mereka? So individu-individu seperti ini yang berpotensi, kita jangan tinggalkan mereka. Jangan tinggalkan mereka bersendirian sehingga mereka tidak ada tempat mengadu. Tidak ada tempat untuk meluahkan perasaan ataupun tekanan yang dihadapi. So we never ever left them alone, bersorangan ataupun tidak dipedulikan. Yang kedua ialah jadilah pendengar yang setia kepada mereka ini. Sebab dengan cara tuan-tuan menjadi pendengar setia, tuan-tuan dapat mengurangkan tekanan yang dialami oleh individu berkenaan. Bila dia meluahkan secara tidak langsung proses tekanan yang dihadapi itu beransur-ansur berkurangan. Bila the moment dia express perasaan yang dihadapi ataupun masalah yang dialami, perasaan itu akan hilang begitu bila kita menjadi seorang pendengar yang setia. And then dapatkan bantuan daripada rakan-rakan ataupun ahli keluarga lah. Dalam keadaan-keadaan tertentu, apabila seseorang mengalami tekanan, dia akan memberitahu kepada kita bahawa dia pernah ada seorang kawan yang begitu rapat dengan dia dan dia perlukan kawan rakan tersebut. Jadi kalau boleh kita dapat hubungi dia untuk dia berjumpa dengan orang tersebut, ataupun kawan rapat dia itu. Sekurang-kurangnya bila kawan dia datang, dia boleh bercerita dengan menceritakan apa masalah yang dihadapi. Alright. Yang seterusnya, keempat, ialah bila mana kita mengetahui individu ini berpotensi untuk membunuh diri dia. Peranan kita, walaupun contohnya kita tidak tinggal bersama dengan orang tersebut, tetapi sekurang-kurangnya kita boleh memberitahu kepada ahli keluarga yang lain untuk menjauhkan objek-objek yang tajam yang boleh digunakan untuk menikam diri dia, seperti pisau, parang, benda-benda tajam, ataupun cecair-cecair yang boleh diminum seperti klorok, racun rumput. And then mungkin sampai ke tahap kalau senjata api ini, senapang patah. Sebab di Sarawak, kalau kita silap saya, ada beberapa kejadian di mana mangsa ini menembak diri dia dengan senapang patah yang ada di rumah. Tak silap saya, di Serian ada satu kes dan di Bawuk ada satu kes di mana mangsa ni menembak diri dia sendiri dengan senapang patah.
So apabila kita tahu ada di antara individu dalam ataupun ahli keluarga kita yang berpotensi untuk membunuh diri ataupun cuba bunuh diri, dan peranan kita adalah untuk menjauhkan ataupun menghilangkan objek-objek ini daripada pandangan mangsa, supaya dia tidak nampak ataupun tidak akan menggunakan objek-objek ataupun cecair tersebut untuk digunakan untuk membunuh diri, ya. Alright. Dan peranan kita, kalau walaupun kita bukan seorang kaunselor bertauliah, tetapi mungkin kita boleh menenangkan dia dalam situasi dia tengah stres. Kita boleh tenangkan dia, kita boleh kawal dia, mengalihkan perhatian dia supaya tidak begitu fokus dengan keinginan untuk bunuh diri, ya. And then dalam masa yang kita ada itu, dalam kita memujuk dia dan sebagainya, kita harus ingat kita kena hubungi pihak polis ataupun bomba untuk membantu kita untuk menahan dia, seterusnya membawa dia ke hospital untuk mendapat rawatan seterusnya lah. So selain daripada itu, apa yang saya dapat rumuskan ialah sebagai seorang masyarakat ataupun komuniti, ya, peranan kita adalah amat penting, ya, dalam memupuk keharmonian bersama melalui aktiviti-aktiviti yang kita jalankan, oleh kita mahu mereka terlibat secara langsung dengan aktiviti kita yang kita jalankan. Dengan cara demikian kita dapat divert perhatian ataupun fokus dia daripada lebih terdorong kepada keinginan untuk bunuh diri kepada benda lain, seperti sukan, riadah yang dapat mengurangkan tekanan dia. Di samping itu, peranan masyarakat supaya tidak mensensasikan kejadian-kejadian ini, ya. Masuk di dalam Facebook ataupun menularkan sebarang berita di dalam video YouTube berkenaan dengan kejadian-kejadian bunuh diri, ya. Jadi kita adalah menjadi pengguna media sosial yang baiklah, yang baik, ya. Alright. Manakala media massa berperanan dalam memberi maklumat tepat dan melaporkan kejadian bunuh diri dengan mematuhi salah satu garis panduan di sini, ya, ingin saya kongsi ialah garis panduan pelaporan media yang bertanggungjawab, guidelines for media reporting on suicide. Antaranya tidak melaporkan insiden bunuh diri dengan terperinci, terutamanya mengenai lokasi dan juga kaedah digunakan. Identiti mangsa ni kita tak boleh dedahkan dan elakkan untuk memaparkan gambar insiden berkenaan. Media juga perlu mengelakkan daripada menggunakan tajuk sensasi berkaitan insiden dan memaparkan di front page, seolah-olahnya kita ni kita suka benda tu, walhal peranan kita supaya benda ni kita tak mau masyarakat mengetahui, kerana perkara seperti ini adalah bagi saya tidak sihat lah, tidak sihat. And then media juga perlu menghormati keluarga mangsa yang masih hidup. So media turut berperanan membimbing masyarakat mengamalkan kawalan kendiri untuk menghentikan tindakan penyebaran imej
dan memaparkan video insiden bunuh diri di dalam media massa. And then justru itu ambil peranan masing-masing dalam membantu mencegah tingkah laku bunuh diri, terutamanya ketika pandemik ini sekarang. Dan untuk mendapat perkhidmatan sokongan psikososial, hubungi talian sokongan psikososial Kementerian Kesihatan Malaysia, Mercy Malaysia, melalui talian 03 293 59935 ataupun Befrienders, layari Befrienders Kuala Lumpur melalui talian 03 7 627 2929. So sekali lagi saya menyeru masyarakat, rakan taulan, ahli keluarga untuk sama-sama kita mengambil peduli sahabat-sahabat kita ataupun rakan-rakan kita yang mengalami gejala seperti mana yang telah saya kongsikan tadi, dan peranan kita sebagai masyarakat untuk saling mengambil tahu akan kesedaran, kebersamaan untuk membantu masyarakat kita, sekaligus mengurangkan jumlah kejadian cuba bunuh diri dan bunuh diri di Malaysia, dan khususnya di negeri Sarawak ini. So itu saja yang saya dapat kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Semoga kita sama-sama dapat membantu mereka menyelamatkan diri. Ketahuilah bahawa nyawa kita adalah satu nilai yang amat berharga. So hargai nyawa kita sebagai manusia yang masih hidup di dunia ini. Sekian, terima kasih.